Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respon SD kali ini akan berkisah tentang Siti Sarah. Ada apa dengan nama Siti Sarah? Siti Sarah, isteri Nabi Ibrahim, dan juga Siti Sarah Raisuddin. Al-Quran membentangkan kisah-kisah wanita bagi menerangkan tentang pentingnya peranan wanita dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di atas muka bumi Allah ini. Betapa Allah merakamkan kisah Maryam binti Imran yang tidak bersuami tetapi mampu melahirkan zuriat yang berguna untuk ummah, bahkan sebagai seorang Nabi dan Rasul. Begitu juga isteri Nabi Ibrahim, Siti Sarah, yang walau diuji dengan tiada zuriat tetapi tetap taat dan setia berkhidmat buat suaminya Nabi Ibrahim yang dicintainya. Itu kisah Nabi Ibrahim dan istrinya. Beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan pemergian seorang insan hebat bernama Siti Sarah Raisuddin. Saya akan kongsikan tentang Siti Sarah Raisuddin sebentar lagi. Namun sebelum kita pergi ke sana, mari kita tinjau dulu kehebatan isteri Nabi Ibrahim AS terlebih dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, isteri Nabi Ibrahim yakni Siti Sarah terkenal dengan sikapnya gemar ketawa. Mengapa Sarah ketawa? Dalam Al-Quran dibentangkan satu peristiwa tatkala datang tetamu kepada Nabi Ibrahim AS ke rumahnya. Baginda pun menerima tetamu tersebut dengan perasaan yang bercampur bau. Ia dikisahkan melalui firman Allah SWT dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-25 bermaksud, ketika mereka masuk mendapatkannya lalu memberi salam dengan berkata, "Salam sejahtera kepadamu." Ia menjawab, "Salam sejahtera kepada kamu," sambil berkata dalam hati, "Mereka ini orang-orang yang tidak dikenali." Para ulama mentafsirkan bahawa tetamu yang hadir ke rumah Nabi Ibrahim itu ialah para malaikat. Selepas mempelawa tetamu itu masuk ke rumahnya, baginda pun mempersilakan tetamunya duduk dan terus bergerak dengan pantas ke belakang. Para ulama mentafsirkan, tafsiran pertama, gerakan pantas ke belakang bertemu dengan isterinya Sarah adalah kerana baginda takut kerana baginda tidak pernah kenal tetamunya itu. Keduanya, sebagai tanda penghormatan kepada tetamu yakni Nabi Ibrahim, segera masuk untuk memaklumkan kepada isterinya agar menyediakan makanan. Allah berfirman lagi dalam Al-Quran, kemudian ia masuk mendapatkan ahli rumahnya serta dibawa keluar seekor anak lembu gemuk yang dipanggang. Surah Az-Zariyat ayat yang ke-26. Sebagai seorang isteri, Siti Sarah menggunakan peranannya sebagai penenang kepada baginda Nabi Ibrahim sejak awal lagi. Kerisauan yang dialami oleh Nabi Ibrahim apabila menerima tetamu yang tidak dikenalinya itu, Siti Sarah terus saja menjadi teman kepada Nabi Ibrahim untuk melayan tetamunya itu. Kemudian Siti Sarah pun menuruti suaminya itu untuk mendengar perbualan suaminya dengan tetamunya itu. Firman Allah lagi yang bermaksud, lalu dihidangkan kepada mereka sambil berkata, "Silalah makan." Setelah dilihatnya mereka tidak menjamah makanan itu, maka ia merasa takut dengan keadaan mereka. Melihat kecemasannya itu, mereka ini berkata, "Janganlah engkau takut, wahai Ibrahim." Lalu mereka memberikan berita gembira kepadanya bahawa ia akan beroleh seorang anak yang berpengetahuan. Surah Az-Zariyat ayat yang ke-27 dan ke-28. Siti Sarah pun ketawa. Dengan ketawa ini, hilanglah gusar di dalam hati Nabi Ibrahim. Tetapi tetamu yang datang itu pun mengaku bahawa kehadiran itu adalah sebagai utusan daripada Allah SWT kepada kaum Nabi Lut. Kemudian maka tahulah Nabi Ibrahim dan istrinya bahawa tetamunya itu adalah malaikat yang menghantar kabar gembira. Mendengarkan berita yang menggembirakan itu, maka datanglah istrinya sambil menjerit kehairanan, lalu menepuk mukanya sambil berkata, "Aku sudah tua lagi mandul. Bagaimana aku boleh mendapatkan anak?" Surah Az-Zariyat ayat yang ke-29. Melihatkan istrinya Siti Sarah ketawa, hilanglah dan redalah sedikit kegusaran pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mendengar lagi apa dikabarkan oleh para malaikat tersebut. Firman Allah SWT bermaksud, dan istrinya pada ketika itu berdiri mendengar lalu ia ketawa kerana hilang perasaan takutnya. Maka kami pun memberikan berita yang menggembirakan kepadanya melalui malaikat itu bahawa ia akan mendapat seorang anak yakni Ishak, dan sesudah Ishak pula ia akan mendapat seorang cucu yakni Yakub. Surah Al-Hud ayat yang ke-71. Perkabaran yang diterima oleh Siti Sarah dan Nabi Ibrahim merupakan berita gembira yang amat sangat kepada mereka. Peristiwa ini memberikan beberapa ibrah pengajaran penting kepada wanita sebagai isteri. Pertama, kehidupan berumah tangga memerlukan sikap saling membantu, saling menyokong, saling mendukung antara satu dengan yang lain. Dalam hal ini, Siti Sarah telah melaksanakan peranannya sebagai seorang penenang jiwa terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Siti Sarah juga tetap berdiri di belakang Nabi Ibrahim bagi menghadapi tetamu yang tidak dikenalinya itu. Selain daripada itu, Siti Sarah juga menghilangkan ketakutan suaminya dengan ketawa sebagai simbol kepada ketenangan dan menghilangkan keresahan seorang suami. Isteri merupakan amanah yang paling bernilai kepada institusi kekeluargaan. Justru pendamping yang setia itu tidak akan culas dalam menjalankan tanggungjawab dalam apa juga keadaan sekalipun. Kisah Siti Sarah menghuraikan tentang keyakinan yang perlu ada pada seorang isteri sebagai pelengkap kepada kehidupan berumah tangga.
Nabi Ibrahim alaihissalam, tuan-tuan sekalian, adalah antara Nabi yang wajib kita ketahui. Dan daripada pelbagai kisah Nabi Ibrahim diceritakan, ada satu nama yang selalu dekat dengan Nabi, iaitu Siti Sarah dan Siti Hajar, isteri-isteri kepada Nabi Ibrahim. Kisah yang kedua yang nak saya kongsikan adalah tentang kisah Siti Sarah dan juga pemimpin Mesir, tuan-tuan. Yang mana dalam kisah-kisah ini, kita boleh kongsikan dengan ahli keluarga kita, sahabat kita, yang boleh menjadi suri tauladan yang baik dalam kita menjalani kehidupan. Siti Sarah, tuan-tuan sekalian, adalah merupakan seorang perempuan yang tercantik setelah Hawa. Kecantikannya tidak hanya terpancar dari wajahnya saja, tapi juga dari hatinya. Siti Sarah adalah isteri pertama Nabi Ibrahim yang sangat setia. Tidak hanya cantik, Siti Sarah juga cerdas dan terkenal sebagai perempuan yang terbaik di zamannya. Tentang kisah seorang raja di kerajaan Mesir yang cuba mengambil kesempatan kepada Siti Sarah. Kita lihat walaupun dikurniakan kelebihan sedemikian rupa kepada Siti Sarah tidak pernah lupa akan kewajipannya untuk patuh kepada suaminya Nabi Ibrahim AS. Dia selalu mengikuti ke mana pun Nabi Ibrahim pergi. Salah satunya adalah ketika keduanya berhijrah daripada Mesir ke Babylon. Di saat itu, dakwah Nabi Ibrahim tidak diterima oleh masyarakat Babylon yang masih menyembah berhala. Nabi Ibrahim dan Siti Sarah akhirnya tiba di Baitul Maqdis dan tinggal di Harran. Tidak ada bezanya dengan tempat sebelumnya. Masyarakat setempat juga menyembah berhala. Ketika zaman itu, Mesir dipimpin oleh Raja Amr bin Amr Al-Qais bin Malun yang kafir dan suka menghamburkan kekayaannya dengan berfoya-foya. Ia juga sangat suka mencari perempuan tercantik di dalam negaranya. Apabila perempuan itu sudah bersuami, ia akan memaksa mereka untuk bercerai. Kecantikan Siti Sarah yang tiba di Mesir bersama Nabi Ibrahim AS tentu menjadi sebuah topik hangat di dalam negara itu. Sehinggalah seorang pengawal memberitahu perkara ini kepada Amr. Mendengar berita tentang Sarah ini, maka raja lantas menyuruh pengawalnya dengan segera memanggil keduanya, Ibrahim, dan menyanggupi panggilan tersebut dan tiba di dalam istana bersama dengan Siti Sarah. Sesampainya di istana, Raja Amr langsung bertanyakan siapakah perempuan di sebelah Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim AS menjawab bahawa ini adalah Siti Sarah yang merupakan saudara perempuannya. Nabi Ibrahim AS berbisik pada isterinya agar mengaku sedemikian rupa agar mereka berdua boleh selamat daripada raja ini, pada perkiraan mereka. Dari kisah ini, Rasulullah SAW bersabda, Nabi Ibrahim tidak pernah berbohong kecuali 3 keadaan. Pertama, perkataannya ketika diajak untuk beribadah kepada berhala Tuhan mereka, dan Nabi Ibrahim jawab sesungguhnya dirinya sedang sakit. Kedua, perkataannya yang di dalam meletakkan patung besar itulah yang melakukannya. Dan yang ketiganya, perkataannya tentang Siti Sarah, sesungguhnya dia adalah saudara perempuanku. Siti Sarah dibawa oleh pengawal raja. Dia didandan dan dibawa ke hadapan raja. Sebelum itu, sempat Siti Sarah melaksanakan solat dan berdoa agar dia tetap dijaga kesuciannya. Perasaan Sarah sangat sedih. Ia enggan berpisah dengan suaminya dan takut disentuh oleh raja. Ketika Siti Sarah melihat raja hendak mendekatinya, ia lantas berdoa, Ya Allah, sesungguhnya aku beriman kepadamu dan Rasulmu, serta aku selalu memelihara kehormatanku. Janganlah engkau biarkan orang itu merosakkan kesucianku. Lalu raja itu merasa tercekik dan mentak-entakkan kaki ini sebab tercekik. Lantas Siti Sarah terkejut dan kembali berdoa, Ya Allah, andai kata raja ini mati, tentu orang-orang akan menuduh bahawa aku yang membunuhnya. Dan kemudian setelah selesai berdoa, raja itu kembali sihat seperti biasa. Namun raja itu tetap meneruskan hasratnya, berjalan mendekati Siti Sarah. Siti Sarah kembali berdoa, Ya Allah, sesungguhnya aku beriman kepadamu dan Rasulmu, serta aku selalu memelihara kehormatanku. Janganlah engkau biarkan orang itu merosakkan kesucianku. Hal tersebut terjadi sebanyak 2 kali, sehingga akhirnya raja tersebut ketakutan dan mengatakan kepada pengawalnya, pasti ini pekerjaan syaitan yang kau bawa kepadaku. Kembalikanlah perempuan ini kepada Ibrahim dan beri dia seorang hamba sahaya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Siti Sarah akhirnya dibebaskan dan boleh pulang ke rumahnya bersama Siti Hajar yang merupakan perempuan cantik yang menjadi hadiah daripada raja. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian tentang Siti Sarah yang namanya disebut oleh Nabi Ibrahim AS. Siti Sarah yang merupakan wanita mukmin yang memiliki kecantikan mengagumkan di zamannya. Tidak hanya cantik secara fizikalnya, Sarah juga merupakan wanita yang sangat cantik akhlak dan budi pekertinya. Dia juga sebagai seorang wanita yang ramah, murah dengan sedekah, dan begitu patuh dengan suaminya, yakni Nabi Ibrahim AS. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi, tidaklah menjadi niat di hati saya untuk menyamakan Siti Sarah isteri Nabi Ibrahim
dengan isteri kepada Syuaib, iaitu Siti Sarah Raisuddin. Tapi kita dapat melihat betapa luar biasanya respon balas rakyat Malaysia dengan pemergian Siti Sarah Raisuddin, sehingga kan semua tertanya-tanya, apakah yang dilakukan oleh Siti Sarah sehingga pemergiannya diratapi dan dikenang sehingga sedemikian rupa. Suaminya sendiri, yakni Syuaib, pun masih tertanya-tanya, apakah kebaikan arwah isterinya, Allahyarham Siti Sarah Raisuddin, hingga terlalu ramai insan dikenali mahupun tidak menitipkan doa buatnya. Banyak kebaikan dibuat oleh Siti Sarah secara diam-diam. Duit bulanan yang diberikan oleh Syuaib digunakan untuk bersedekah. Ketika mendirikan rumah tangga dengan Siti Sarah pada 2011, Syuaib tidak memiliki apa-apa, sehingga kan dia terpaksa berhutang pemberian mas kahwin kepada isterinya itu. Kesulitan dan kepayahan yang dilalui oleh Syuaib sebagai suami bagaimanapun tidak pernah menyebabkan Siti Sarah mengeluh. Jauh sekali menyesali perjalanan hidupnya. Bahkan Siti Sarah nekat berikrar untuk menemani suami yang tercinta melayari bahtera rumah tangga mengikut kemampuan mereka. Dalam apa juga keadaan baik, susah dan senang, Siti Sarah tidak pernah meninggalkan suaminya. Dia tidak pernah malu menemani suaminya berniaga di pasar malam ketika sedang hamil, walaupun namanya popular sebagai artis pada ketika itu. Syuaib sebagai suami kagum dengan kesetiaan yang ditunjukkan oleh isterinya. Sentiasa memberikan suaminya sokongan dan kekuatan. Apa saja kejayaan Syuaib, kata Syuaib, hari ini adalah kerana tuah seorang isteri. Sebagai seorang suami, beliau tidak malu mengakui bahawa beliau berkongsi tuah dengan isterinya. Paling menyentuh emosi Syuaib ialah Allahyarham isterinya itu tidak pernah berkira soal duit ringgit, tenaga dan kasih sayang dengannya. Beliau berterima kasih pada 11 tahun yang luar biasa buat dirinya dan isterinya. Siti Sarah tidak pernah berkira dengan sedekah jariah. Rupa-rupanya banyak kebaikan yang dibuatnya dalam senyap. Duit yang suami berikan padanya disalur pada sedekah, dan kerana kemuliaan inilah Allah kurniakan suami dan keluarganya rezeki yang melimpah ruah. Kalau kita melihat rahsia kehebatan seorang insan terbuka tatkala mereka sudah tiada lagi, masih ingatkah kita akan Allahyarham Pak Yus Jambu? Masih ingatkah kita akan Allahyarham Abang Boceh? Kisah kebaikan mereka yang tidak kurang hebatnya. Allahyarham Pak Yus Jambu, orang yang tidak tahu marah, rajin menderma. Pembantu pribadinya menyatakan kerap kali beliau disuruh memandu ke rumah anak yatim, dan kemudiannya dia menyerahkan sampul surat berisi wang tunai untuk diberikan kepada penjaga rumah anak yatim. Dia tak mahu turun kereta kerana tak mahu sedekahnya riuh diketahui oleh orang ramai, dan banyak lagi. Allahyarham Abang Boceh, pengkebumiannya diiringi ribuan peminat, malah sisi kebaikan arwah sepanjang hayatnya dia dedahkan satu demi satu. Kebaikannya bukan hanya kepada ahli keluarga, tetapi juga kepada pusat-pusat tahfiz dan anak-anak yatim. Anak-anak yatim berpusu-pusu datang dan berpusu-pusu mengusung jenazah abang mereka. Kenapa? Kerana setiap kali dia menyumbangkan sumbangan, Allahyarham tak pernah menyebut sumbangkan untuk aku, tetapi dia selalu sebut tolong hantar duit belanja untuk adik-adik aku. Kerap kali bila ada duit, dia akan pergi dan belanja anak-anak yatim makan, dan banyak lagi perkara ini tidak pernah dihebohkannya. Dan begitulah juga dengan Siti Sarah Raisuddin. Dan saya yakin walaupun hari ini saya berkongsi perkara ini, kebaikan arwah Siti Sarah juga akan diketahui satu persatu. Demikianlah hebatnya mereka. Itu mereka. Bagaimana dengan kita? Siti Sarah, Abang Boceh, Pak Yus Jambu. Kita hanya melihat mereka di atas pentas hiburan. Kita hanya tahu mereka melawak dan menghiburkan. Tetapi jangan kita tak tahu ada juga di kalangan netizen memberikan kata-kata yang kurang manis kepada mereka semasa hayat mereka, dan kata-kata yang tidak baik. Namun tidak ada siapa tahu akan kebaikan yang disembunyikan mereka. Dan kini apabila mereka tiada lagi, nama mereka terus segar meniti bibir ke bibir yang memuji dan menyanjung kehebatan mereka ketika mereka masih hidup. Tapi bagaimana yang pernah mengecam, mengeji dan melafazkan kata-kata yang tidak baik? Apakah kita sempat memohon maaf? Kembalilah kepada Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling banyak memasukkan manusia ke syurga ialah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Baginda ditanya lagi, apa yang menyebabkan banyak manusia masuk ke dalam neraka? Rasulullah SAW menjawab, mulut dan kemaluan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemampuan berbicara adalah satu kelebihan yang Allah berikan kepada manusia untuk berkomunikasi dan menyampaikan keinginan-keinginan. Ungkapan yang keluar dari mulut manusia berbentuk ucapan baik, kata-kata buruk, kejian, pujian dan sebagainya, yang akan membawa kita sama ada syurga atau neraka, dan punca untuk mendapat syurga Allah. Semua itu berpunca daripada satu anggota yang kecil yang tersembunyi, iaitu lidah.
Sesungguhnya anggota yang bernama lidah merupakan anggota yang paling akhir berfungsi bagi seorang bayi melalui kebolehan untuk berkata-kata. Namun lidah ini juga menjadi antara anggota manusia paling awal hancur setelah dikebumikan. Begitulah percaturan hidup lidah manusia bagi menunjukkan betapa ia perlu dijaga dengan baik sebagai tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Imam Al-Ghazali menusi Ihya Ulumuddin membahaskan secara lengkap perihal bahaya lidah ini bagi menunjukkan peri pentingnya menjaga lidah dan bahaya yang boleh menimpa seseorang hanya dengan lidah ini. Maka benar bak kata pepatah, lidah tidak bertulang yang mampu mendatangkan kesukaran jika tidak dikawal. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, bagi dia bersabda, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik ataupun diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kaitkan hadis ini dengan rukun iman yang paling tinggi. Beriman pada Allah dan hari akhirat membuktikan besarnya tanggungjawab menjaga lidah, sehingga kan ia diberi peringatan jika tidak ada sebarang keperluan untuk berkata-kata, diam adalah jalan terbaik. Mengambil contoh para sahabat dan ulama menjaga lidah mereka, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, antara amalan beliau dalam menjaga lidah dan meletakkan batu di dalam mulut. Bayang letak batu dalam mulut supaya kurang bercakap. Pada zaman ini, batu-batu itu kita alihkan kepada jari jemari manusia. Dalam era moden ini, fungsi jari seumpama lidah malah lebih dalam lagi memperkatakan serta mengungkapkan sesuatu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, baginda Nabi SAW, satu hari tak kala berjalan melewati 2 buah kubur. Tiba-tiba Rasulullah SAW mematahkan pelepah kurma dan ditanamkan ke atas kubur. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa kamu melakukan ini? Lantas baginda bersabda, sesungguhnya kedua-duanya sedang diseksa. Salah satunya di antara 2 orang ini semasa hidupnya tidak pernah beristinja dengan sempurna, sedangkan yang satu lagi tidak pernah menjaga lidah dengan memfitnah dan mengadu domba. Tidak menjaga lidah dalam berkata-kata boleh dikategorikan sebagai kufur nikmat atas nikmat Allah. Kerana ramai lagi manusia yang Allah kurniakan lidah tapi tidak boleh bercakap, dan daripada itu ada individu yang fasih bercakap tetapi keluh pada waktu-waktu tertentu. Justru syukurilah nikmat lidah dan kemampuan berbicara dengan menjaga kata-kata kita. Akhir kata, bersama-samalah kita mendoakan yang terbaik buat arwah Siti Sarah Raisuddin, arwah Pak Yus Jambu, arwah Abang Boceh dan seluruh ahli keluarga kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita doakan semoga Allah menempatkan mereka di kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Al-Fatihah.